Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara pengurusi majlis yang dimuliakan Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan PAS Pusat merangkap Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, yang dimuliakan tetamu yang kita raikan pada malam ini, Datuk Ramli Buyung, bekas Naib Presiden Pekra, sahabat saya Ustaz Arif Faizul, Timbalan Pengurusi Anak, Pak Syekh Nazri, Timbalan yang dipertua PAS Kawasan Kuala Kerau, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berhimpun pada malam ini. Walaupun hujan, inilah media yang ada pada PAS setelah kita dinafikan untuk muncul secara adil dalam surat khabar dan televisyen. Maka rakyat terpaksa malam-malam keluar daripada rumah untuk hadir ke ceramah PAS bagi mendapatkan maklumat. Padahal sekiranya demokrasi ini berlaku ataupun dijalankan dengan adil, rakyat hanya memetik button televisyen untuk melihat kempen dalam televisyen dan rakyat boleh menilai parti mana yang dia nak sokong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya nak ajak tuan-tuan melihat sebenarnya apa masalah negara kita. Saya berceramah di Matau, Jengka ini, dan saya dimaklumkan penduduk di sini tak lama dah duduk sini. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, masalah rakyat hari ini, 55 tahun kita merdeka, masih ada rakyat yang tidak ada tanah dan tidak ada tapak rumah. Yang kita hairan dan pelik, orang luar yang datang, nanti saya bentangkan pada tuan-tuan sekalian, mendapat tanah yang luas. Baik. Malam ini, tuan-tuan sekalian, saya nak guna skrin. Tuan-tuan pastikan ada di sebelah skrin, nampak? Yang ni laporan khas yang pernah dibuat oleh surat khabar sidang. Surat khabar yang pernah diterbitkan oleh PAS Negeri Pahang. Telah kembali ke rahmatullah dah surat khabar ni. Tuan-tuan, kita pernah melaporkan satu laporan eksklusif. Bagaimana penduduk yang kononnya didakwa orang Kedah, yang duduk, yang ditempatkan, yang dibawa daripada Langkawi, ditempatkan di kawasan perumahan Panjang di Sungai Miang, Pekan, Pahang. Mereka memakai kad pengenalan 02. 02 ni maknanya orang, kad pengenalan tu kad pengenalan orang Kedah lah.
Tetapi persoalannya ialah ada sedikit perkara yang meragukan kita. Apa yang meragukan kita? Kad pengenalan tuan-tuan sekalian. Bila tuan-tuan buka kad pengenalan tuan-tuan, belakang kad pengenalan tuan-tuan adalah untuk nombor IC lama. Ini kad pengenalan. Ini kad pengenalan kita. Belakang kad pengenalan ni ada nombor IC baru kita dan dalam kurungan adalah IC lama. A1905750. Itu IC lama saya. Itu IC lama saya. Orang-orang yang lahir tahun 71, 72, 73 dan ke bawah. Kalau tak silap saya yang 75, 76 masih lagi ada nombor kad pengenalan lama. Belakang kad pengenalan ni selain daripada tanda tangan ketua pengarah pendaftaran negara, ada nombor kad pengenalan baru dan ada nombor kad pengenalan lama. Orang-orang yang berada di Sungai Miang ini tak ada nombor kad pengenalan lama, sekalipun dia lahir pada tahun 70, 71, 60, 64, 63, tak ada nombor kad pengenalan lama dalam kurungan. Maknanya tuan-tuan, kita ragu. Mana mungkin kalau dia rakyat asal, yang lahir di sini, tak mungkin tak ada nombor kad pengenalan lama. Mereka ditempatkan di Sungai Miang. Ini gambar rumah panjang di Sungai Miang Pekan. Kita pernah buat laporan eksklusif satu ketika dahulu. Gambar ini ialah gambar pada tahun 2003. 2003. Baik, saya tunjuk 2003 ni sebab saya nak tunjuk hak terkini. Apa berlaku di sini? Dah roboh dah ke? Ataupun dah balik asal tempat mereka ditempatkan dulu ke? Ataupun sebagainya? Kita nak tengok malam. Baik, ini gambar 2003. 2003, tuan-tuan, kita ada 6 wakil rakyat. Kita menang pada tahun 1999. Wakil rakyat kita antaranya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan YB Iqbal Hamdi. Turun. Masa tu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man adalah Ketua Penerangan PAS Negeri Pahang. Yang pesuruhjayanya ialah Ustaz Idris Omar. Kami turun. Buat tinjauan. Rumah ini baru sahaja dibina. Mereka baru saja diangkut untuk duduk di Pekan. Sementara lagi apabila Datuk Najib hampir tewas di Pekan, hanya menang dengan majoriti 200 undi lebih. Mereka diangkut ke Pekan. Baik. Ini cerita tahun 2003. Betullah saya kata berdasarkan kepada maklumat yang kita kumpulkan, walaupun IC mereka 02 Kedah, mereka bercakap logat Kedah, tapi kita yakin mereka bukan orang Kedah. Mereka hanya ditransitkan sementara di Kedah sebelum dihantar ke Sungai Miang. Memang mereka orang Melayu. Tuan-tuan, Thailand ada orang Melayu. Thailand, di Burma ada orang Melayu. Baik. Ini tahun 2003. Baik, kita tengok 2010-2011. Kami pergi sekali lagi untuk meninjau bagaimana keadaan penempatan yang pernah kita tinjau pada tahun 2003 dulu. Kami pun masuk, jalan untuk masuk ke kampung itu tidak berubah. Masih jalan macam ni. Tuan-tuan. Masih jalan macam ni. Kita potong lah. Okey. Dimakan sebelah. Takut nanti ada tulisan yang tak nampak. Baik. Ni jalan yang kita masuk. Kita, tuan-tuan, kita sampai di lokasi.
Yang mengejutkan kita ialah kita melihat pemandangan. Yang satu ketika dahulu rumah papan panjang. Hari ini mereka memiliki sebuah rumah yang besar sebiji seorang. Tuan-tuan, sebiji seorang ni. Ini gambar rumah mereka. Tuan-tuan, semata-mata diangkut. Kita tak tahu daripada mana. Tapi melalui risikan kita, mereka datang daripada Myanmar. Tuan-tuan, ni gambar. Dan kita buat perbandingan di antara dulu tahun 2003 dan sekarang. Gambar. Dulu rumah panjang. Kena ke depan lagi ni. Gambar hilang. Tuan-tuan, gambar atas hilang. Okey. Nampak? Okey. Okey. Boleh nampak? Yang tu gambar dulu 2003 rumahnya, dan ini gambar sekarang. Tuan-tuan, datang semata-mata kerana apa? Dibawa, diangkut untuk apa? Untuk memenangkan UMNO Barisan Nasional. Kerana Najib pada ketika itu hampir tewas, hanya dapat majoriti 200 undi. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang sini dia malang lah. Malang orang yang jadi penduduk di Matau ni. Pasal apa? Memang orang asal. Ke orang sini orang Bangla? Ke orang Myanmar? Dah, kita orang asal. Tanah tupai inilah kita datang mari teroka kawasan ini. Memang rakyat Malaysia. Tapi apa nasib yang kita terima? Tuan-tuan tidak diperlukan di kawasan ini. Sebab apa? Sebab UMNO Barisan Nasional dia rasa dia cukup kuat di Dengkei. Bila dia rasa dia cukup kuat, maka tuan-tuan dihambat keluar daripada sini. Tuan-tuan, inilah malangnya orang Melayu. Kita duk tuduh DAP halau orang Melayu di Pulau Pinang. Kita tuduh dengan bermacam-macam tuduhan. Kita tuduh bahawa nanti orang Melayu akan merempak kalau Pakatan Rakyat menang. Sekarang di Pahang, Pakatan Rakyat tak menang. Orang Melayu dah merempak. Tuan-tuan, saya juga tak lupa kepada peristiwa yang pernah berlaku di Kampung Berembang. Zaman Khair Toyo menjadi Menteri Besar dulu. Tuan-tuan masih ingat? Peristiwa di Kampung Berembang. Tanah yang diterokai oleh penduduk. Selepas peristiwa 13 Mei, orang Melayu diangkut masuk ke bandar. Semata-mata untuk mengimbangkan komposisi kaum. Tun Razak bawa apa ini orang Melayu ni? Meneroka bandar. Mereka dipanggil peneroka bandar. Zaman itu tuan-tuan sekalian, masa dipanggil untuk meneroka bandar itu, Barisan Nasional kehilangan majoriti 2/3 dalam parlimen. Mereka terpaksa datang bertemu dengan PAS, merayu untuk buat kerajaan campuran. Apabila mereka kuat sekarang, ni sebelum Khair Toyo jatuh ni, maka orang Melayu dihalau keluar. Yang tahan rumah daripada diroboh, ditangkap. Surau tempat mereka salat dirobohkan. Tuan-tuan, yang tak pernah berlaku di bawah kerajaan Pulau Pinang sekarang yang dipimpin oleh DAP ni, tak ada satu surau pun dirobohkan. Tapi kita berani sebut di bawah UMNO Barisan Nasional ketika memerintah Selangor, mereka pernah merobohkan surau Kampung Berembang. Tuan-tuan, ni surau Kampung Berembang yang asal. Ni ketika disodok,
Anak-anak menangis, ada yang pingsan. Menangis melihat rumah yang tempat mereka berteduh. Mereka makan di situ. Mereka duduk dengan penuh kedaifan. Tiba-tiba dirobohkan oleh jentolak. Anak-anak yang balik daripada sekolah melihat rumah mereka dirobohkan oleh jentolak. Apa yang mampu mereka buat? Mereka hanya mampu menangis. Sambil-sambil itu mereka tanya, mana mak saya? Ayah saya kat mana, ada dalam rumah ke? Anak-anak Melayu ini menangis merintih pada ketika kerajaan Khairtoyo nak robohkan rumah orang-orang Melayu di kampung Berembang. Masa tu UMNO, pemuda UMNO, masa tu pemimpin UMNO langsung tidak keluar untuk membela rakyat. Yang datang membantu mereka siapa dia? Daripada PAS, daripada PKR. Mari datang hantar makanan. Ramai pemimpin PAS di kalangan mahasiswa ketika bangkit menghalang perobohan ini. Mereka bermalam dalam lokap. Tuan-tuan, ni saya sebab itulah saya kata UMNO dia mari cerita ke kampung-kampung. Soal Melayu, soal masa depan Melayu. Inilah rupa sebenar, wajah sebenar pemimpin UMNO. Depan kita cakap soal Melayu, mereka lah yang telah meranakkan orang-orang Melayu. Setelah 54 tahun, kita berikan mandat untuk mereka memerintah negara ini. Tuan-tuan, ini yang pernah berlaku. Ini yang pernah berlaku. Sebab itulah, tuan-tuan, lepas ni kalau ada juru kempen UMNO, kan, mari kempen soal Melayu, tuan-tuan bawa nak termuntah. Pembohong dia buat ni. Nak jaga Melayu konon. 54 tahun kami serahkan kamu menjaga negara ini. Kami beri mandat kepada kamu untuk mentadbir negara ini. Apa kamu buat bila orang Melayu mundur sekarang? Tiba-tiba bila orang Melayu mundur sekarang, DAP yang salah. 54 tahun kamu mentadbir negara ini. Ada orang murtad, PAS yang salah. Tuan-tuan, ni perangai dan wajah sebenar pemimpin UMNO. Sebab itulah orang-orang matau ni, dia kena tunjuk kuasa dia. Sepatutnya rakyat yang ugut wakil rakyat. Rakyat yang kata, kamu buat macam ni, sekali lagi pilihan raya, kami tumbangkan kamu. Tapi yang berlaku dalam negara kita ni, wakil rakyat yang ugut rakyat. Saya teringat bagaimana penduduk Cameron Highland baru-baru ini, yang pergi ke pejabat menteri besar. Mereka dah tulis 30, lebih daripada 30 surat kepada menteri besar nak jumpa. Dan menteri besar dah beri janji untuk datang ke Cameron Highland untuk selesaikan masalah kelompok keluarga, beberapa keluarga yang menghadapi masalah tanah. Kerana pemaju secara rakus, menyodok tanah, membahayakan penduduk-penduduk, batu daripada atas bukit jatuh, masuk dalam rumah. Mereka terpaksa berkemah di luar rumah. Kerana bimbang, takut malam-malam tengah tidur, batu jatuh. Lalu mereka pergi ke pejabat menteri besar. Selepas menteri besar janji nak datang ke Cameron Highland, menteri besar tak datang. Tak apalah, mungkin menteri besar sibuk. Maka mereka pun, keluarga ini, lebih daripada 30 orang ini, pergilah Wisma Seri Pahang nak jumpa. Sebab kami tahu menteri besar sibuk. Menteri besar walaupun dah janji nak jumpa kami, tak dapat nak jumpa kami. Tak apa, kami pergi. Mereka pun pergi. Menteri besar tak ada. Menteri besar tahu, awal-awal lagi menteri besar cabut lari. Tuan-tuan, cabut lari. Mereka jumpa dengan pegawai. Kan menteri besar ni ada setiausaha politik, ada setiausaha sulit, ada setiausaha akbar. Ni semua yang dibayar. Mereka minta jaminan, tak apa. Walaupun kami tak dapat jumpa menteri besar,
kami nak satu tarikh Menteri Besar boleh turun ke Cameron Highland. Pegawai-pegawai Menteri Besar kata tak boleh bagi tarikh. Baik, kalau tak boleh bagi tarikh, kami akan tunggu untuk bertemu dengan Menteri Besar besok dan kami akan berkemah di perkarangan Wisma Seri Pahang pada pukul 4 petang. Kalau kami tak dapat jawapan, kami nak jumpa Menteri Besar. Tunggu sampai pukul 4, jawapan tak ada, maka 30 orang ini mula memasangkan kemah untuk bermalam di situ. Untuk tujuan apa? Sebab tak dapat tarikh daripada pegawai-pegawai Menteri Besar. Bila Menteri Besar boleh jumpa, yang menyebabkan akhirnya tak apalah, kami jumpa besok. Kami tak ada tempat, nak tidur hotel kami tak ada duit. Kami nak bermalam di sini, kami nak buat kemah. Apa yang berlaku? 30 orang ini bermalam dalam lokap. Tuan-tuan, ini nasib rakyat Malaysia. Nak jumpa Menteri Besar, akhirnya kesudahan dia bermalam dalam lokap hotel beribu bintang. Tuan-tuan, ini masalah negara kita sekarang. Rakyat, masa kempen pilihan raya, tuan-tuan, Menteri Besar, baik Exco, Kamai, turun ke rumah jumpa rakyat. Merayu kepada rakyat, undilah Barisan Nasional. Bila dah selesai pilihan raya, rakyat nak jumpa Menteri Besar. Menteri Besar cabut lari. Tuan-tuan, kalau nak cabut lari, kita nak supaya pilihan raya ke-13 ni, hang cabut lari, bagi kami merintah pula lah. Nak jumpa rakyat. Kamu sibuk, rakyat faham, kamu tak dapat datang ke Cameron. Tak apa, rakyat turun, tuan-tuan. Cameron Highland, dengan kemiskinan mereka, mereka bukan orang berada. Sewa bas, berkongsi duit. Datang nak jumpa Menteri Besar. Kesudahannya, dalam lokap mereka tidur. Ini masalah rakyat sekarang. Rakyat menghadapi masalah tanah. Kan? Dalam masa yang sama. Ni saya nak sebut ni. Pada tuan-tuan. Baru-baru ini SPR menyebut bahawa daftar pemilih yang dikeluarkan itu ialah paling bersih dalam dunia. Paling bersih dalam dunia ni. Bila ditubuhkan, bila kita buat bersih dua hari tu, hak bersih, kita ambil daripada cerita bersih dua. Menyebabkan akhirnya ditubuhkan satu jawatan kuasa pilihan parlimen. PSC. Jawatan kuasa pilihan parlimen dalam pembaharuan sistem pilihan raya. Yang dipengurusi oleh Maximus Ongkili. Di antara yang mereka buat apa dia? Mereka minta daftar pemilih yang SPR itu diserahkan kepada satu syarikat namanya MIMOS Berhad. Syarikat MIMOS Berhad ini ialah syarikat di bawah Kementerian Sains dan Teknologi. Syarikat MIMOS. Dia diserah. Ni mereka ni punya kepakaran dalam data, komputer, pengatur caraan dan sebagainya. Maka daftar pemilih yang dibuat oleh SPR diserahkan kepada MIMOS. Bila serah pada MIMOS, MIMOS pun dapat data itu, MIMOS pun dapatkan pula maklumat daripada pejabat buat kad pengenalan, nak tengok macam mana data ni. Satu keputusan yang sangat memeranjatkan. Apa dia? MIMOS mendapati ada 42,000. Terpotong tu, 42 tu. Tuan-tuan, bukan 2,000 sebab dia terpotong. 42,000 pengundi ragu yang dikatakan status kewarganegaraan mereka tidak dapat disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Maksudnya apa? Maksudnya 42,000 ini nama ada dalam daftar pemilih. Tapi nama tak ada dalam Pejabat Pendaftaran Negara. Kita bila kita lahir buat surat beranak. Kita lapor. Segala maklumat kita ni masuk dalam sistem komputer, database.
Nama saya ada dalam daftar pemilih dan nama saya juga ada dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab apa? Sebab aku rakyat Malaysia. Ada nama kita. Masalah hari ini apa dia? 42,000 nama yang ada dalam daftar pemilih. Tapi nama tak ada dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Kita nak tanya 42,000 ini. Pada hari dia mendaftarkan diri untuk mengundi. Dia pakai IC mana? Kalau dia pakai IC yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, mesti nama dia ada dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Bukan sikit 42,000 ni. Sebab itulah tuan-tuan dengar hari ni di kalangan penyokong Pakatan Rakyat sebut orang Myanmar dapat kerakyatan, orang Bangla dapat kerakyatan. Maklumat yang kita cerita, yang kita sampaikan ini datang daripada satu kajian yang dibuat oleh MIMOS Berhad, satu agensi di bawah Kementerian Sains dan Teknologi. Bukan orang PAS yang kata, bukan orang DAP yang kata, bukan orang PKR yang kata. MIMOS Berhad, satu agensi di bawah Kementerian Sains dan Teknologi. Tuan-tuan, IC kita dibagi pada orang luar Tuan-tuan nak dapat tanah, merempak, naik turun pejabat, tak dapat. Orang luar boleh diberi IC semata-mata untuk menangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Ini adalah masalah maruah dan keselamatan negara. Tuan-tuan, saya berani cakap sebab data ini disahkan oleh MIMOS Berhad. Apa lagi yang MIMOS kata? MIMOS beritahu 79. Bukan 9. 79,000 dalam kategori satu alamat ada 100 hingga 150 orang pengundi satu rumah. Misal kata rumah ni satu alamat. Pengundi dalam rumah ni dalam daftar pemilih tu ada 100 orang. Hang duduk lagu mana 100 orang satu rumah ni? Tidur berlapik-lapik je. 100 orang. Ramai mana kategori satu rumah 100 orang ni? 100 ke 150 orang ni? Ramai mana? 79,000. Siapa yang kata? MIMOS Berhad, satu agensi di bawah Kementerian Sains dan Teknologi. Tuan-tuan, gawat kita ni. Gawat kita ni. Masa depan negara kita digadai kerana untuk UMNO menang dalam pilihan raya. Duduk. Bangla pun tak duduk satu rumah 100 orang. Habis-habis 20 orang satu rumah. Ni 100 orang. Ada Cina, ada India, ada Melayu. Tuan-tuan. Di Kuala Langat, Selangor. Ada pengundi yang dalam daftar pemilih alamat dia tingkat 6. Suatu Pangsapuri di Kuala Langat, tingkat 6. Sedangkan Pangsapuri itu tingkat 4 je. Pangsapuri itu ada 4 tingkat sahaja. Tapi pengundi yang duduk di Pangsapuri itu alamat dia tingkat 5 dan tingkat 6. Maknanya 2 tingkat hantu. Tak nampak. Kan? Kita duduk bising mengundi hantu. Rupanya rumah flat ada tingkat hantu. 2 tingkat. Tuan-tuan, ini masalah. Bila ini didedahkan oleh MIMOS, barulah SPR mengaku. Yang sebelum ni dia kata apa? Paling bersih dalam dunia. SPR kata apa? SPR akui 40,000 nama pengundi meragukan. Kita pun kata satu perkara yang sangat baik dah bila dia mengaku. Lalu kita minta, kalau kamu dah mengaku betul, sila keluarkan nama 42,000 ini keluar daripada daftar pemilih. Sebab mereka tidak layak untuk mengundi. Sebab kerakyatan mereka diragui. Kita minta keluarkan. Ini semua berlaku, hak saya cerita ni, berlaku sebelum bersih 3. Kita berhimpun bersih 3, ni sebab dia ni. Lepas kita desak, lepas MIMOS buat pendedahan, SPR yang mengakui
adanya pengundi ragu, tiba-tiba SPR kata pengundi diragui tidak boleh digugur tanpa bukti. Kita tanya bukti apa lagi? MIMOS kata nama dia tak ada dalam Pejabat Pendaftaran Negara. Itu dah bukti dah. Apa pengarah SPR jawab? Dia kata katanya, setakat, perenggan bawah sekali. Setakat ini, tiada mana-mana pihak, termasuk waris, yang tampil membantu membuat pengesahan. Nak tunggu waris buat pengesahan. Kawan tu, maknanya dia boleh mengundi sebab pengenalan ni kita tak tahu dia ambil pada mana. Dalam daftar pemilik, dalam Jabatan Pendaftaran Negara, nama dia tak ada. Barangkali dia orang Myanmar, barangkali dia orang Bangladesh. Tiba-tiba SPR kata, tunggu waris datang. Waris mana yang nak datang? Kalau dia orang Myanmar, orang Bangladesh, mampus waris dia tak datang. Oi, bangang betul. Ini soal masa depan negara. Tuan-tuan, dia boleh jawab, melepaskan tangan. Kita tunggu waris datang lah. Tuan-tuan, jawapan yang paling bodoh sekali yang diberi oleh pengurusi SPR. Tuan-tuan, inilah rentetan-rentetan daripada peristiwa yang akhirnya kita turun ke jalan raya pada 28 hari bulan. Kami turun ke jalan raya untuk masa depan anak orang PAS, anak orang UMNO, anak rakyat Malaysia, anak polis dan untuk anak seluruh rakyat Malaysia ini. Kami turun. Tuan-tuan, bukan untuk masa depan parti kami. Ini soal masa depan negara kita. Saya tak pastilah kalau ada orang UMNO rasa ni tak mengancam keselamatan negara. Tuan-tuan, kita berhimpun 28 April. Berlakulah provokasi yang mendakwa kononnya kita ganas. Kita balikkan kereta. Kan? Padahal video secara jelas menunjukkan bahawa saya tak sempat nak tayang waktu lain. Masa saya terhad, saya cerita orang angkat kereta tu kerana sangka ada orang bawah kereta. Bukan saja-saja nak terbalikkan kereta. Tuan-tuan, surat khabar yang tidak ada nilai etika, yang hanya layak dibaca oleh binatang ni. Manusia tak layak baca surat khabar macam ni. Tuan-tuan, baca utusan tu, beruk tu. Saya ceramah kat Terengganu dengan Ustaz Makno Hamzah. Ustaz Makno Hamzah dia kata, dalam ceramah dia, lepas dia tengok beruk ni, dia kata, beruk di Terengganu, di zoo Terengganu Kemaman tu, harga seekor RM24,000. Alah tuan-tuan, dapat 500 je. Hak yang Felda dapat 5,000, beruk 24,000. Tuan-tuan, mak saya beli oh. Tuan-tuan, baik. Kita tinggal cerita Terengganu. Ini masalah rakyat Malaysia sekarang. Tuan-tuan, dengan keperluan dan harga barang yang semakin naik hari ini. Harga barang yang semakin naik. Harga elektrik, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak elektrik, tuan-tuan? Meningkat sekarang ni, perasan tak? Meningkat. Saya terkejut tengok bil elektrik saya meningkat. Tarif elektrik. Tuan-tuan, dalam masa yang sama. Ni. Wasatiyah. Ni perbelanjaan sambutan hari jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia jemput 100 orang tetamu. 100 orang tetamu. Sudah semestinya orang Matau tidak dijemput. Buat satu majlis hari jadi, jumlah perbelanjaan hari jadi itu. Terpotong lagi. 79,000.
untuk menjamu 100 tetamu di Shangri-La Hotel milik Tan Sri Robert Koch. Tu kartun UMNO ni, dia duk dalam mari kampung-kampung ni duk cerita Cina duk hentam masalah perkauman, nak buat birthday tak cari hotel hak milik. Ya, Seri Malaysia kita ada Datuk K, ada hotel dia. Datuk K ni UMNO. Datuk ada hotel tak buat di hotel yang dimiliki oleh Robert Koch, Tan Sri Robert Koch. 100 orang dijemput, 79,000. Yang saya petak tu, ni, nampak petak berkelip tu? Petak berkelip tu, minuman 5 galon. 5 galon minuman. Minuman kalau take all tak kira 5 galon. Ya. Air sirap mana ada orang kira 5 galon? 5 galon ni minum apa lah? Lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan, minuman 5 galon untuk 100 tetamu. Majlis hari jadi Perdana Menteri. Kemudian, ni 21 hari bulan Jun. 22 hari bulan Jun, sekali lagi. Majlis pertunangan anak perempuan Perdana Menteri. Juga di Hotel Shangri-La. Tetamu yang dijemput, 300 orang. Sekali lagi orang matau tidak dijemput. 300 orang tetamu ini, berapa belanja yang pejabat Perdana Menteri bayar? Bukan duit poket dia. Sebab bil ditulis melalui pejabat Perdana Menteri. Dihantar ke pejabat Perdana Menteri. Jumlah perbelanjaan untuk 300 tetamu majlis pertunangan anak perempuan, jumlahnya 409,000. 409,000 campur dengan hak tadi 79,000, tuan-tuan, hampir kepada angka 500,000 ringgit. 500,000 ringgit untuk 2 majlis itu, bagi supaya rakyat tak tanya banyak dia belanja duit ni, dia bagilah 5,000 pada kita dan dia bagilah 500 kat kita. Dia bagi, kita ambil sebab itu duit rakyat. Tapi persoalannya, kamu bagi pada rakyat 500, kamu sapu 500,000. Dan tuan-tuan, ini duit kita. Tuan-tuan, pada satu malam, perompak yang kita kenali datang ke rumah kita secara paksa dan ganas. Dia rompak 10 ekor lembu kita. Bawa balik. Kita tak boleh kata apa-apa, tak berani nak lawan. Dia bawa geng. Pagi besok, dia pun datang bertemu dengan kita. Dia kata, aku sedekah pada kamu seekor lembu ni, ambil lah. Lembu yang dia sedekah tu ialah seekor yang dia ambil daripada 10 ekor yang dia rampas hak kita tu. Maka kita pun dapat seekor. Kita pun kata, baik, perompak ni dia bagi sedekah kat aku seekor. Bukan baik. Tu hak kita. Bukan setakat seekor tu, 10 ekor tu hak kita. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Dan hari ini, Perdana Menteri, orang tak berani tegur. Pengampu-pengampu ramai. Ni contoh nak sebut pada tuan-tuan. Aku yang tak reti buat rumah, aku tahu letak bata salah. Kan? Salah letak bata. Tapi nak kata pengampu keliling ni, kata bagus Datuk Seri. Bubuh simen Datuk Seri. Kan? Pengampu tepuk tangan. Datuk Seri bubuh bata sebagai tanda perasmian pondok ni. Kita pun duk fikir-fikir, patutlah stadium runtuh kau susun bata macam tu. Orang tak berani tegur, semua pakat ketawa kata bubuh simen. Kalau perkara sekecil ini tak berani ditegur, hak besar lagi ya. Tuan-tuan, ini realiti hari ni. Kan? Realiti hari ni. Padahal dah ada tapak dah tu. Mana nak renggang tu? Apa sebab nak renggang tu? Rapat je lah. Kan? Tuan-tuan, ini yang berlaku. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, hari ini, mood rakyat bersama dengan kita. Tuan-tuan,
Saya tunjuk pada tuan-tuan golongan cerdik pandai. Hari ini. Ini himpunan hijau menuju ke Putrajaya. Kita bermula pada 1 Jun. Hari ini kita menerima gelombang kebanjiran orang-orang terpelajar, bekas-bekas pegawai-pegawai besar. Salah seorang ada bersama dengan kita malam ni. Nanti dia berucap, tuan-tuan dengar. Kan? Sebab itulah dia masuk ke kampung, dia beritahu jangan bagi undi pada Pakatan Rakyat, PAS, jangan undi PAS. Sebab takut nanti DAP jadi Perdana Menteri. Orang yang masuk PAS ni, tuan-tuan, mereka ni cerdik boleh menilai bahawa apa yang UMNO sebut tu bohong. Kita menerima kemasukan Datuk Sudin Sahab, bekas pengarah Kastam Pulau Pinang. Pengarah Kastam. Kita terima kemasukan Dr. Khalid Kasim, bekas Presiden dan Timbalan Pengarah Hospital Melaka. Laksamana pertama bersara Imran Abdul Hamid, Tentera Laut Diraja Malaysia. Datuk Haji Annan Ibrahim, bekas pengarah Jabatan Pelajaran Perak. Pengarah-pengarah ni. JKK tunggu apa lagi? Tuan-tuan, ni pengarah-pengarah ni. Haji Yusuf Hassan, bekas Timbalan Pengarah Jakim, menyerahkan borang kepada Presiden PAS. Datuk Fauzi Syahari, bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Haji Ahmad Zabidi Syamsuddin, bekas Ketua Nazir Jamaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia. Haji Abdul Rahman Taib, bekas pengarah kanan Lembaga Pertubuhan Peladang. Tuan-tuan. Lagi, Datuk Ramli Buyo malam ni sama dengan kita. Bekas naib Presiden kanan Fekra Berhad. Isytihar bersama dengan kita di Himpunan Hijau di Kerdau. Lagi siapa lagi? Profesor Datuk Dr. Nik Zain Nik Yusof, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Galian. Yang bersama dengan PAS, Datuk Ismail Hamzah, bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Ini di Selangor. Himpunan Hijau di Selangor. Lagi, legenda bola sepak negara Abdullah Ali. Kemudian, artis juga bersama dengan kita, bermula dengan Bob Lokman, penulis lirik, pelawak tanah air, dan artis Aisyah, penyanyi, serah borang pada depan. Kan? Hairi Osman, setiap 31 hari bulan Ogos, TV Malaysia akan siarkan Lieutenant Adnan. Nak sambut merdeka ya, Lieutenant Adnan. Confirm tahun ni tak siap. Tuan-tuan, Lieutenant Adnan bersama dengan PAS. Prebek tunggu apa lagi? Baik. Leman Raja Lawak menyerahkan borang pada PAS. Semalam ke hari Sabtu. Adam Hamid, pengarah pelakon, menyerahkan borang menyertai PAS. Tuan-tuan, serah borang. Ni gambar dia, artis. Tu gambar dia sekarang. Syam Kamikaze, tuan, bersama Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Lagi, yang naik di atas pentas PAS dan belum menyerahkan borang PAS, Iwan Syahman. Kita jemput dia datang. Mana ada sebelum pada ni, tuan-tuan, artis nak datang. Tak berani dia. Tapi hari ni kita melihat suatu perubahan yang besar. Katrina Ross bersama dengan Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang dalam satu forum. Lagi, Man Raja Lawak dalam konsert yang dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri Perak. Kemudian kumpulan ekspedisi dalam konsert yang dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Kawasan Dungun. Kemudian Yat Hamzah. Tuan-tuan, dia tak istiar lagi masuk PAS. Tapi semalam dia hadir dalam hari Ahad, dia hadir dalam himpunan hijau peringkat negeri Johor. Dia membacakan sajak. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Saya tak sempat nak siar. Ada video ni tapi tak sempat. Kemudian,
Tonton tengok dalam YouTube, dia menangis-nangis baca sajak. Kan? Dan dia sebut di akhir selepas dia baca sajak ni, dia kata ikhlas saya sebut warna kegemaran saya hijau. Orang bertakbir. Tuan-tuan. Walaupun dia kata saya tak menyertai PAS lagi. Dayangku Intan menyertai PKR. Saya ceramah dengan dia semalam. Di Kuantan, di Balok. Tuan-tuan. Bersama dengan Pakatan Rakyat. Ni, program Dewan Pemuda PAS Pusat dihadiri oleh Zaid AF. Dia tak masuk PAS lagi, tapi program PAS dia datang. Kemudian, Zulkifli Ismail berjumpa dengan Menteri Besar Kedah. Memegang watak Superintendent Razlan, Tuan Razlan. Tuan Helmi Yusof Aslam. Kan? Ini Razlan, Tuan Razlan. Gerak khas. Kemudian AB, Inspektor Eliza. Gerak khas juga. Habis semua pasukan gerak khas ni yang Datuk Najib takut ni. Lengkap saja pasukan gerak khas ni, 3 orang lagi ni. Kalau masuk juga PAS, lepas pada ni, padan kita kata, engkau gerak khas ni pergi tangkap Datuk Najib skandal kapal selam tu. Tuan-tuan, habis semua. Sebab itulah tuan-tuan, masa untuk rakyat buat perubahan sekarang. Kan? Kita angkat kad merah. Rakyat mesti angkat kad merah kepada Perdana Menteri Malaysia. Dia mesti keluar daripada padang. Walaupun keluar tengok muka kesian. Tak ada kesian-kesian. 54 tahun kamu berada di atas padang. Kamu main kotor dan kamu bertindak melanggari undang-undang permainan. Maka hari ini rakyat mesti buat satu penentuan. Rakyat mesti tunjuk kuasa. Rakyat mesti angkat kad merah kepada Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia. Sebab itulah dia sampai sekarang dia tak berani nak isytihar pilihan raya. Muhyiddin dah minta tahun ni. Dia tak berani lagi. Tuan-tuan, tak berani lagi. Maklumat kita dapati bahawa Sabah sekarang sedang bergoncang. Patut pilihan raya bulan 7 hari tu. SPR dah sewa helikopter dah. Untuk pergerakan di mengundi di Sabah dan Sarawak. Tiba-tiba tangguh pula ni nak puasa dah ni. Minggu depan kita puasa. Kan? Lepas puasa, musim haji. Kan? Musim haji. Tak berani juga untuk buat pilihan raya. Walaupun dia gempak kata nak buat. Try lah buat. Tuan-tuan, tak berani dia. Sebab dia bimbang takut. 2 je. Walaupun ada kemungkinan dia kalah. Dan kalau dia menang pun, masih hilang majoriti 2/3. Kalau menang. Tapi bacaan hari ni orang kata dia kalah. Tapi kalau dia menang, dia masih gagal untuk dapat 2/3. Kalau dia gagal dapat majoriti 2/3, sejarah Pak Lah akan berulang. Muhyiddin akan bangkit untuk minta dia melepaskan jawatan. Dia tak akan lepas jawatan. Tuan-tuan. Sebab dia sangat bergantung kepada jawatan itu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka cukup sekadar itu. Saya rasa, saya yakin dan percaya penduduk kawasan ini pada pilihan raya ini, dulu pilihan raya 1999 kita pernah buat perubahan. Orang Jengka ni orang yang hebat. Mereka pernah melakarkan sejarah yang hebat pada tahun 1999 dulu. 1999. Dan tidak mustahil sejarah itu akan berulang untuk pilihan raya akan datang. Dan insya-Allah pilihan raya akan datang. Bukan kita nak Jengka saja, tuan-tuan. Kita nak pilihan raya yang adil. Kita tak mau menang semua. Kita nak menang di Jengka. Kita nak Barisan Nasional kalah di Kerbau. Kita nak menang di Luit. Kita nak Barisan Nasional kalah di Semantan. Kita nak menang di Jenderak. Kita nak Barisan Nasional kalah di Damak. Itu je. Tuan-tuan. Tuan-tuan, marilah bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan taufik dan hidayah pada kita. Saya banyak isu yang tak sempat untuk saya bentangkan. Ada CD yang berkaitan dengan ceramah yang bergambar begini. Seumpama ini, tuan-tuan boleh dapatkan CD itu di kereta. 2 tempat saya ceramah, di Chini dan juga di Bukit Goh. Kedua-dua tempat itu berlainan isu dan ceramahnya berdasarkan kepada gambar ni dan banyak lagi isu. Termasuklah isu DAP dan sebagainya. Saya rungkai satu persatu supaya kita faham bagaimana kedudukan sebenar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan kepada kita semua dan dimasukkan kita di kalangan orang yang beriman insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.